Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 Ogos 2021 bersama saya Fidos Macrang. Tumpuan berita malam. Statistik kelahiran yang didaftarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negeri JPN Sarawak menunjukkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 tidak menyumbang kepada baby boom di Sarawak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, statistik pendaftaran kelahiran pada tahun 2020 menurun sebanyak 8.2% atau 2,788 kelahiran berbanding tahun 2019. Menurut beliau, bagi tempoh Januari hingga Julai 2021, statistik pendaftaran kelahiran menurun sebanyak 50.45% atau 13,267 kelahiran berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020 iaitu 26,298 kelahiran. There a baby boom during this period of pandemic COVID-19? The answer is no. Daripada statistik kita dapati bahawa kelahiran tahun 2020 tadi menurun sebanyak 8.2% berbanding tahun 2019. Kita tertakluk pada undang-undang dan perlembagaan sedia ada dan JPN sentiasa memberi perkhidmatan di kawasan pedalaman melalui program pasukan Mekar menyemai kasih rakyat. Beliau berkata demikian semasa mengadakan sidang media bersama Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN Sarawak pada Isnin. Sementara itu, beliau menjelaskan taraf warga negara seorang kanak-kanak di Malaysia adalah berdasarkan warga negara ibu kandungnya sekiranya ibu bapa mereka tidak berkahwin secara teratur dan sah. Namun sekiranya ibu kepada anak tersebut bukan warga negara Malaysia, maka kanak-kanak tersebut diberi taraf bukan warga negara dan sekiranya perkahwinan secara sah, mereka boleh memohon taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A untuk anak tersebut. Berita seterusnya. Penduduk di daerah Pusa diingatkan agar sentiasa peka dengan maklumat terkini mengenai prosedur operasi standard SOP dan mematuhi amalan norma baru dalam kehidupan seharian bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Adun Beting Maro, Razaili Gapur menegaskan penduduk di Kampung Pusa dan sekitarnya juga mesti menjalani ujian saringan COVID-19 untuk mengetahui tahap mereka. Jelasnya dengan Pusa kini berstatus merah selepas kes melebihi 100 dalam tempoh 4 hari. Penduduk di daerah itu diminta untuk tidak melakukan sebarang aktiviti sosial terutama kenduri kahwin secara besaran yang boleh menyebabkan tercetusnya kluster. Beliau berkata demikian ketika ditemui UKAS semasa meninjau keadaan semasa di Pekan Pusa dan merasmikan simbolik penyerahan bakul makanan kepada penduduk yang dikuarantin di daerah itu pada Isnin. Terdahulu, Razaili menyampaikan sumbangan air minuman dan biskut kepada petugas PDRM dan rela di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Pusa. Dalam lawatan tersebut, beliau mengingatkan petugas barisan hadapan untuk sentiasa memantau dan tidak membiarkan penduduk Kampung Pusa keluar masuk kampung sepanjang PKPD dilaksanakan. Selanjutnya di Mukah, hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963/MA 63 terus diperjuangkan dalam menyokong tampuk kerajaan pada masa ini. Adun Balingian, Datuk Yaakob Arbi berkata, perjuangan itu penting demi rakyat negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa program sepakat komuniti anjuran Jabatan Penerangan Mukah di Dewan Kampung Jebungan Mukah pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau menjelaskan peruntukan RM5 juta termasuk untuk Dun Balingian adalah diselaraskan oleh pejabat daerah dan pejabat residen sebelum projek diluluskan. Ujarnya projek yang diluluskan berdasarkan syarat dan keperluan yang telah ditetapkan. Pada majlis tersebut, beliau turut menyumbangkan 20 bakul makanan kepada penduduk yang memerlukan di Kampung Jebungan. Berasingan pada Ahad. Abdul Yaakob turun padang bagi meninjau projek naik taraf Stadium Balingian.
Projek bernilai 9.7 juta ringgit itu mula dilaksanakan pada 5 Mei 2021 dan dijangka siap pada 4 November 2022. Ujarnya projek tersebut akan memberi kemudahan sukan yang lebih selesa terutamanya kepada pelajar sekolah. Tambahnya, siapnya stadium itu nanti akan menjadi platform melahirkan bakat baharu dalam bidang sukan. Manakala di Belaga, Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon berkata, penstrukturan semula pentadbiran daerah Belaga penting demi kelestarian pembangunan di kawasan tersebut. Menurutnya, daerah Belaga mempunyai keluasan yang besar dan perlu dijadikan sebagai bahagian yang juga akan memudahkan pentadbiran. Justru beliau berharap cadangan mewujudkan bahagian Belaga itu dapat dijayakan. Kennedy berkata demikian selepas taklimat cadangan naik taraf daerah Belaga kepada bahagian Belaga yang turut dihadiri Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong di Pejabat Residen Bintulu baru-baru ini. Dalam program berasingan, beliau menghadiri dialog bersama ketua-ketua masyarakat dan tuai-tuai rumah KMKK di kawasan Tubau. Dialog tersebut turut membincangkan cadangan persempadanan semula pentadbiran Kapit dengan menaik taraf daerah Belaga kepada bahagian Belaga yang akan merangkumi kawasan Tubau dan juga data Kakus. Majlis penyerahan sijil pelantikan KMKK turut diadakan pada hari yang sama. Laporan diteruskan di Bintulu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bahagian itu telah mencapai lebih daripada sasaran sebenar. Perkara itu diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat dalam sidang media JPBB Bintulu yang diadakan di Pejabat Residen Bintulu pada Ahad. Katanya, berdasarkan rekod rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, populasi yang layak menerima vaksin di Bintulu ialah seramai 188,800 orang. Dan daripada jumlah tersebut, yang telah pun mendapat vaksin yang pertama adalah 195,405 ataupun 103.5%. Kita telah pun mencecah lebih daripada sasaran sebenarnya, oleh kerana satu daripada sebabnya adalah ada juga mereka dari bahagian lain, misalnya those in the oil and gas sector yang juga kita buat vaksinasi di tempat kerja mereka, di platform dan sebagainya. Itu satu, mereka yang sign in, sign off dan sebagainya. Yang kedua, dos yang kedua ini telah pun mencapai 188,536 mereka yang telah pun divaksin. That is equivalent to 99.9% of jumlah yang layak lah. Berdasar kepada figure ataupun maklumat ini, information ini, Bintulu sebenarnya telah pun mencapai around 100% vaccination. Dalam pada itu, Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu turut memaklumkan mengenai penutupan beberapa PPV awam kecuali PPV Dewan Sukan BDA Kidurong selepas peratusan imunisasi COVID-19 telah mencapai sasaran. Bahawa kita telah pun hampir siap melakukan program vaksinasi untuk mereka yang eligible ini. Kita telah pun mengemukakan cadangan penutupan PPV awam kita, iaitu Dewan Seri Kenyalang dan Dino World. Hari ini merupakan hari terakhir, maka esok Dewan Seri Kenyalang dan Dino World akan ditutup. Dan Balai Raya Sebau telah pun ditutup 2 hari yang lalu, that is on the 20th. Dan manakala Dewan Sukan Tatau akan kita tutup pada 25 Ogos ini. Dan cuma Pusat Sukan BDA Kidurong yang akan kita kekalkan khas untuk vaksinasi remaja 12 hingga 17 tahun ini.
Dalam sidang media sama, Jack Aman mendedahkan peningkatan kes positif COVID-19 di Bintulu ketika ini disebabkan kelonggaran prosedur operasi standard SOP seperti pembukaan penggerakan sektor ekonomi dan rentas daerah. Katanya keadaan ini telah menyebabkan penularan wabak itu ke kawasan pendalaman kilang, tempat kerja, ladang, rumah sewa dan sebagainya. Justru JPBB Bintulu katanya bercadang untuk mengetatkan semula SOP kemasukan ke Bintulu dan meneliti semula SOP yang sedia ada. Kita telah pun mengkaji dan meneliti SOP kita dan telah pun membuat cadangan pindaan kepada SOP kita. Yang pertama adalah berkenaan dengan kawalan pergerakan. Jadi pergerakan masuk ke bahagian Bintulu perlu mendapatkan permit polis dan juga bukti keputusan ujian calitan ataupun swab test PCR COVID-19 dalam masa 3 hari sebelum melakukan perjalanan. Jadi selain daripada itu, pergerakan antara daerah dalam zon Bintulu adalah tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan perlu kecemasan perlu mendapat permit daripada pihak polis. Tambahnya lagi, bagi pemandu dan pekerja yang membawa barangan dan perkhidmatan perlu serta rantaian aktiviti ekonomi industri di bawah senarai perkhidmatan wajib menjalankan ujian calitan dengan tempoh sah laku ujian ini selama 14 hari. Sementara itu, Jack Aman turut mencadangkan pindaan SOP sedia ada kepada kapasiti kehadiran aktiviti pekerjaan. Kapasiti aktiviti pekerjaan. Jadi kapasiti kehadiran pekerja bagi sektor swasta yang dibenarkan termasuk operasi dan pengurusan hanya terhad kepada 70% sahaja pada satu-satu masa. Dan majikan adalah bertanggungjawab untuk menentukan kitaran kerja bagi mematuhi arahan ini. Dalam pada itu, dine-in masih lagi kita kekalkan, cuma tempoh jawatan kuasa tadi telah pun bersetuju agar tempoh untuk dine-in ini di restoran hendaklah tidak lebih daripada 1.5 jam dan di normal coffee shop is around 1 hour lah. Jadi sudah cadangan dan kita buat. Selain itu, JPBB Bintulu juga mencadangkan sektor sosial yang menyebabkan orang ramai hadir di satu-satu tempat sehingga menyukarkan penjarakan fizikal dan pematuhan SOP tidak dibenarkan. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Macron dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.